Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini Isnin 1 hari bulan 1 2024 bersama dengan 19 Jumadal Akhirah 1445, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, masih lagi dalam juzuk yang ketiga. Juzuk yang ketiga, surah yang kedua. Ayat yang kita akan baca pada pagi ini biiznillahi azza wa jalla, ayat 268. Ayat 268, syaitan menakut-nakutkan kita dari kepakiran. Sedekahlah, dia kata, kau pakai kan? Sedekahlah mu jadi papa ke dana. Ini dia panggil ni. Kemudian Allah Ta'ala nyatakan pula yu'til hikmah, mana Allah Ta'ala beri ilmu, kefahaman tentang Quran, tentang sunnah ini kepada siapa? Kepada siapa yang dia kehendaki. Siapa dia dapat ilmu ni, bermakna dia telah mendapat kebaikan yang banyak. Tapi orang nak dapat ilmu ni siapa? Ulul albab, orang yang cerdik, menggunakan akal fikiran. Dan ayat seterusnya 270, Allah Ta'ala nyatakan kepada kita, apa yang kamu buat, termasuklah sedekah kamu ni ataupun kamu bernazar, semuanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla, dan orang-orang yang zalim tidak akan ditolong oleh Allah. Itu ayat yang kita akan baca hari ini biiznillah Azza wa Jalla. Mari kita baca ayat dulu sebelum kita pergi kepada huraian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. Mari kita balik kepada huraian terjemahan ayat. Allahu Akbar. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan itu menjanjikan, yakni menakut-nakutkan kamu
dengan kemiskinan dan kepapaan jika kamu bersedekah atau derma. Mu sedekahlah banyak, miskin awak, habis duitmu, nanti tua nak makan apa, anak cucu besar nak ambil apa, dia bagi hak tu. Kita pun kelak tak berani nak hala derma, hala juga ujung-ujung. Munasabatul ayah, munasabah ayat ini apa dia? Lamma raghaballahu fi infaq, dalam ayat yang lepas Allah suruh kita infak sebaik-baik min atyab min tayyibati ma kasabtum. Infaklah daripada harta hasil usaha kamu yang baik-baik. Jangan bagi derma hak kita tak sih, barang expire. Nah, dia punya tempoh nak habis dah baru sedekah, ataupun apa sajalah yang penting hak kita tak suka dah kita sedekah. La. Maka dalam ayat ini hazara ba'da zalika min waswasatis syaitan. Allah bagi peringatan kepada kita, ingat molek weh. Syaitan duduk tunggu tepi jalan tu. Dia tunggu buat apa? Dia tak mahu kamu bagi sedekah, tak mahu kamu bagi derma. Sebab apa? Nanti fakir, nanti miskin, nanti macam-macam dia mari tok dalam kepala kita. Supaya apa? Supaya kita ni jadi takut nak sedekah, takut nak nak derma, takut nak infak. Takut apa? Takut miskin. Itu punca besar, dia punya poin besar dianya, takut miskin. Lalu ni kita sedekah ke tak? Sedekah, alhamdulillah. Kalau tak sedekah tu maknanya termakai adalah hasutet. Hasutet siapa? Hasutet syekh. Syekh mana tahu? Syekh Tan nama dia. Jadi yang pertama sekali, syaitan ya'idukumul faqra, yukhawwifakum ayyuhal mu'minun bil iftiqar. Kalau kamu sedekah, mu akan jadi fakir, mu akan jadi miskin. Macam-macam lah dia baginya. Maka jangan sedekah. Bagi sikit-sikit dah, ambil hati orang minta. Kalau beri juga banyak, syarat kena tayang, kena pamerkan, kena nunjuk, nak nyatakan kita ni apa? Kita ni baru bersedekah. InsyaAllah dalam ayat 271 nanti kita akan bahas panjang tentang sedekah ni nak sembunyi ke, nak rahsia ke, nak zahir. Yang pentingnya ada SOP dia dua-dua. Kalau nak zahirkan, jangan riak. Yang terbaik sembunyikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kerja syaitan yang kedua, wa ya'murukum bil fahsya, dan syaitan juga menyuruh kamu melakukan perbuatan yang keji. Apa dia fahsya di sini? Iaitulah perbuatan keji yang melibatkan maruah diri. Zina ke, liwat ke, duduk berkendaknya berkhelwat dengan bini orang ke. Ini menjadi panggil semua tu perbuatan keji dan mungkar. Jadi para ulama dikata dia beza di antara al-munkar wal al-fahsya wal munkar. Kalau kata fahsya, keji yang terlibat dengan peribadi, dengan terlibat dengan maruah diri, itu dia panggil fahsya. Mungkar, segala kemungkaran atas dunia ni. Cuma dalam ayat ini ayat sedekah. Maka fahsya di sini tentang apa? Fahsya di sini iaitulah selain daripada bakhil, termasuklah ma'asi wal munkarat. Jadi ada juga ulama tafsir kata al-fahsya di sini dengan makna annal hada ijma'u min al-mufassirin annal fahsya huna al-bukhl. Fahsya di sini dengan makna bakhil. Ada juga terjemahan. Karena itulah kita ni kadang-kadang kita tengok kepada siyaqul ayah, susunan ayat. Susunan ayat dia tak sama. Ada ayat dia datang jelas makna dia.
Ada ayat yang dia datang kita tafsir. Contoh dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut tentang fakir. Bila fakir, ayat sinonim dengan fakir tu apa dia? Bakhil. Mu jangan sedekah, nanti mu jadi bakhil. Sebab itulah maksud bakhil di sini mengikut ulama tafsir, dia kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia tafsir al-fahsya di sini bil bukhli dengan makna bakhil. Tafsir lagi ulama lain pula, dia kata al-fahsya dengan makna biasa, iaitu makna apa? Makna al-ma'asi, makna al-ma'asi yang lain-lain. Jadi kita kata adalah makna dia tu. Sama ada fahsya dengan makna bakhil, atau dengan makna yang zahir, iaitulah dengan makna keji. Yang lain-lain itu kita kata alhamdulillah, ini penjelasan yang baik. Jadi bila kita jelas yang baik, jelas. Allahu Akbar. Itu tafsir Ibnu Abbas. Sama juga dengan satu ayat yang ditularkan ketika menafsirkan ayat wa wailul lil musyrikin alladhina la yu'tuna zakah. Wail, neraka bagi orang-orang kafir yang tidak menunaikan zakat. Jadi kalau kita tengok, orang kafir kena tunai zakat, kalau tidak dia masuk neraka. Dia ni kafir, kalau dia tunai zakat pun zakat tak terima. Kalau dia tunai pun tak terima, tak tunai pun tak terima. Maknanya orang kafir ni dalam keadaan yang begitu berat. Dua-dua tak jadi belaka, kata orang. Dua-dua tidak menjadi. Karena itulah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, habrul ummah wa turjumanul Quran, dia kata apa? Alladzina wa yul musyrikin alladzina la yu'tuna zakah, ai dengan mana alladzina la yashhadun alla ilaha illallah. Jadi kita kata zakat ni tak payah zakat. Ibnu Abbas tafsir dengan makna la yu'tuna zakat, makna tidak mengucap dua kalimah syahadah, artinya tidak membersihkan diri dia daripada syirik. Ini dipanggil tafsir ulama salaf. Jadi dalam ayat ini juga kalau kita tengok dari sudut zahirnya fahsya dengan makna keji, tapi Ibnu Abbas dia kata sinonim ayat ini dengan fakir dengan makna bakhil. Subhanallah, itu tafsir ulama salaf. Jadi kita kadang-kadang bila tengok ada tafsir ulama salaf, dia menafsirkan ayat macam dia takwil, kita pun suka. Ulama salaf pun takwil juga. Kita kata bukan semua tidak takwil dan bukan semua ayat perlu ditakwil. Nak jelasnya itu keadaan. Baiklah, kita pergi kepada apa? Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Kontra dia, berlawan. Syaitan janji fakir, suruh bakhil, dan Allah Azza wa Jalla menjanjikan kamu dengan keampunan daripadanya. Mu jangan bakhil, mu sedekah, mu dapat keampunan serta kelebihan kurniaannya. Jadi fadla, mu ingatlah rezeki ni Allah yang beri, Tuhan yang bagi. Syaitan suruh bakhil, Allah suruh jadi pemurah. Kita nak ikut hak mana? Nak ikut syekh ke nak ikut Tuhan? Ikut Allah SWT, jangan main. Sebab rezeki kita ni mari daripada Allah, bukan mari daripada syaitan. Abaikan syaitan, ikutlah arahan Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan bimbang lah. Cuma kita ni syaitan menakut-nakutkan kita dengan kefakiran. Ni ada juga syaitan manusia menggelarkan dirinya untuk fakir, tapi kerja dia duduk menghentam orang, kerja dia duduk melambung ke fitnah pada orang. Ini juga dipanggil satu masuk daripada hasud syaitan. Dia jangan hati-hati dengan kumpulan ini. Dia mudah ya Allah ni, nak jadi syaitan ni mudah ya ada. Buat satu fake account, lepas tu tuduh orang macam-macam, mudah. Buat senarai itu senarai ni. Tuan-tuan jangan ingatlah, permainan syaitan ni mudah. Bila kita nak ajak orang mengaji sunnah ni, itulah halangan-halangan yang dibuat, iaitulah tuduhan-tuduhan yang dilemparkan. Kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitani
minal jinni wal ins. Kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada syaitan, sama ada syaitan jin atau syaitan manusia yang nak menakut-nakutkan kita daripada kefakiran, yang menakut-nakutkan kita daripada memahami Quran. Allahu Akbar. Baik, di akhir ayat Allah kata apa? Wallahu wasi'un alim. Dan ingatlah Allah amat luas limpah rahmatnya, lagi sentiasa meliputi pengetahuannya. Ai innallaha wasi'ul fadli wasi'us sifat. Allah Ta'ala ni luas dia punya limpah kurnia, luas dia punya ilmu, luas dia punya sifat. Dia tahu belaka apa yang kita buat. Maka kalau nak bagi sedekah, bagi yang baik-baik, jangan bagi yang buruk-buruk. Kalau nak bagi sedekah, nak bagi infak, bagi yang molek-molek, jangan bagi hak huduh-huduh. Jangan. Tuhan tahu. Dan Allah Ta'ala mengetahui apakah niat kamu. Kalau niat kita sedekah kerana nak tolong orang, alhamdulillah. Kalau niat sedekah sebab nak kosong almari je, rugi kita tuan-tuan. Niat sudah lari. Jadi kita betul channel, insya-Allah. Kita perbetulkan channel kita. Kita akan perbetulkan niat kita biiznillah azza wa jalla. Ayat yang kedua dalam siri ini 269. Yu'til hikmata man yasha'. Dan Allah Ta'ala memberikan hikmah kebijaksanaan. Apa dia hikmah di sini? Ulama tafsir kata al-ilmu al-manfa'ah, ilmu yang bermanfaat. Hikmat mana ilmu bermanfaat. Lah ni kita ada ilmu, kata ada ilmu. Ada dalilnya kita tahu belaka. Hak ni baik, alhamdulillah. Hak ni buruk, kita tahu. Cuma soalan yang kedua ni menakutkan sikit. Ilmu yang kita milik ni bermanfaat ke tidak? Wih, manfaat ustaz weh. Iya ke? Allah kata haram benda ni. Kita buat ke kita tak buat? Nak kata tinggal terus tak juga. Nak kata buat benda banyak tapi kohor-kohor lah, buat sikit-sikit. Allah suruh kita buat benda ni, benda baik. Rasulullah SAW menggalakkan kita buat benda ni. Kita buat sungguh ke tidak? Tak sungguh mana juga. Dalilnya pergi masjid tak berebut juga sah depan. Walaupun kita daripada kecil lagi kita tahu kelebihan sah depan. Tahu tak tahu? Siapa kata tak tahu? Semua tahu. Maknanya tidak bermanfaatnya ilmu kita dalam bab sah salat. Kita tahu daripada budak lagi tutup aurat itu wajib bagi wanita. Tapi Allah ni wanita-wanita kita tidak menutup aurat dengan baik. Dia ilmu dia tahu tu ilmu makrifah ke ilmu maklumat? Ilmu maklumat. Sebab dia tidak ikut. Yang ni yang kita bimbang. Yu'til hikmata man yasha'. Allah Ta'ala bagi hikmah dengan mana ilmu yang bermanfaat kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Azzatillah kita kena berdoa, Allahumma manfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, manfaatkan kami dengan ilmu yang kau ajarkan kepada kami. Kita minta ilmu manfaat. Mengaji sikit tapi ibadat berterusan. Mengaji banyak, ibadat penuh dengan takwilan. Tak mahu buat juga maksudnya. Baiklah. Kita pergi pada munasabah kejap. Munasabah ayat. Kita kena tahu Allah Ta'ala dengan arahan-arahan Allah yang agung, yang besar, yang mulia itu al-mustamilah alal asrari wal hikam. Semua arahan Allah Ta'ala mengandung hikmat, mengandung rahsia. Tak ada apa yang Tuhan arahkan itu sia-sia. Orang panggil tak pakai, tak ada faedah. No. Nak tahu rahsia, alhamdulillah tuan-tuan, saya sudah usahakan menterjemahkan buku Mahasinul Islam, keindahan Islam ini kepada tuan-tuan muslimin dan muslimat. Ambil buku ni baca. Banyak rahsia terbongkar walaupun sedikit. Banyak lagi rahsia. Sebab itulah kata para ulama, alimaha man alimaha. Rahsia ataupun hikmah syariat ini ada orang tahu, ada orang tak tahu. Kalau tahu alhamdulillah. Jadi di antara usaha kita nak tahu, kita baca buku ni Mahasinul Islam, rahsia keindahan Islam, kenapa Allah suruh, kenapa Tuhan larang.
Ni walaupun ringkas, tuan-tuan ambil baca, mudah-mudahan ada manfaat untuk ilmu kita. Jadi rahsia ini bukan semua orang tahu. Siapa dia tahu, dia kena maklumkan kepada orang. Dan orang yang tahu, dia kena beramal dengan apa yang dia tahu. Sebab itulah Allah kata, yu'til hikmata man yasha. Allah Ta'ala beri hikmah ini kepada siapa yang dikehendaki. Bukan semua orang tahu. Jadi orang yang tahu, dia kena beritahu kepada orang. Orang yang membaca tak sama dengan orang yang tak baca. Orang yang ada kitab tak sama dengan orang yang tak ada kitab. Tapi yang baca, yang faham, yang beramal, paling tinggi darjat dia. Ini yang kita kata. Maka Allah kata apa? Wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan sesiapa yang diberi hikmat itu, diberi ilmu, pengetahuan, ma'rifat, beramal dengannya, sesungguhnya ia telah diberi kebaikan yang banyak. Allahu Akbar. Utiya khairan katsira. Siapa dia boleh hikmat, boleh ilmu, boleh maklumat, keluar daripada kegelapan jahil kepada cahaya petunjuk, keluar dia daripada kebodohan, tak mikir, kepada berfikir tentang ayat-ayat Allah, keluar dia daripada jalan yang sesat kepada mengikut sunnah Nabi SAW, maka itulah orang yang dapat khairan katsira, mendapat kebaikan yang banyak. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb, jadikan kami ini orang yang kau beri hikmah sebanyak untuk kami beramal dengannya, amin ya rabbal alamin. Di akhir ayat Tuhan kata apa? Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan tiadalah yang dapat mengambil pengajaran dan peringatan melainkan orang-orang yang menggunakan akal fikiran. Orang ulul albab je yang jelas dalam masalah ini. Ay la yatta'izu bima wa'aza bihillah. Orang yang tak ambil pengajaran, tidak ambil pengertian, tidak ambil maklumat daripada nasihat yang diberikan oleh Allah Ta'ala dalam ayat-ayatnya, orang ni je yang akan nafkahkan hartanya ke jalan yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang akan nafkahkan dirinya, infak dirinya, tenaga dia, ring dia untuk membantu gerak kerja Islam, gerak kerja dakwah. Orang yang ini je yang akan menghabiskan masa siang malam mutala'atul kitab, belajar kitab, murajaah kitab, mengaji untuk disampaikan ilmu kepada masyarakat. Kita kata alhamdulillah, orang yang baik-baik, orang yang cerdik-cerdik masih ada, orang yang baik-baik masih ada, orang yang diberi hikmah oleh Allah Ta'ala masih ada. Cuma kita yang dapat sekelumit daripada ilmu yang disampaikan ini, diberi oleh Allah kepahaman, kita beramalan dengan ilmu kita. Jangan duduk main lara, hanyut entah ke mana kita ni. Jadi kita beramal dengan ilmu yang kita dapat. Alhamdulillah. Baiklah, akhir ayat dalam siri kita ni, wa ma anfaqtum min nafaqah, dan ketahuilah apa saja yang kamu belanjakan, dermakan. Maknanya kita sedekah. Au nazartum min nazrin, atau apa saja yang kamu nazarkan. Fa innallaha ya'lamu, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Munasabatul ayat. Munasabah ayat ini masih lagi ayat infak. Nak infak, ikhlas, jangan mengungkit, jangan menyakiti, dan beri yang baik-baik. Itu SOP dia. Maka ada beberapa perkara dalam ayat ini, tanda tuan-tuan. Yang pertama sekali, Allah kata wala tayammamul khabith, mu jangan cari hak buruk-buruk, hak uduh-uduh nak bagi ke orang, jangan. Yang kedua, Allah kata apa? Asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan ganggu kerja infak ni. Syaitan ganggu dengan apa? Dengan kefakiran. Allahu Akbar. Fakir,
Yang ketiga, wa ma anfaqtum min nafaqatin, apa-apa yang kamu nafkah, apa-apa yang kamu nazar, Allah Ta'ala tahu. Ai sedekah yang kamu buat atau nazar yang kamu nazarkan itu, apa jadi, Allah Ta'ala tahu. Mu jangan sembunyi, mu jangan tipu, kamu jangan kelentong. Jadi para jemaah sekalian, kita ni sedekah bila sebut sedekah dalam ayat Quran, dia terbagi kepada sedekah wajib iaitulah zakat, dan sedekah sunat, infak yang lain-lain. Hak ni sedekah wajib itu paksa rela. Apa dia paksa rela ni? Allah wajibkan mu kena bayar zakat 1/40 daripada hartamu. Mu ada duit 40,000, bayar zakat 1,000. Ada 40 juta, bayar zakat 1 juta. Tak bayar, neraka jawab dia. Yang kedua, dia panggil sedekah, infak, fi sabilillah, galakkan. Siapa dia beri boleh pahala, bagi banyak lagi banyak, bagi sikit boleh sikit. Satu lagi kategori sedekah, paksa diri yang tidak dipaksa. Dia panggil nazar. Tuan-tuan tanda, nazar ni para jemaah sekalian, iaitulah suatu perkara yang tidak wajib, benda tak wajib, tapi kita memperwajibkan ke atas diri kita. Yang kita apa? Kita memperwajibkan atas diri kita. Dia kata apa? Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya aku dapat sekian-sekian projek, wajib ke atasku sembelih seekor kambing, sembelih seekor lembu, wajib ke atasku puasa sebulan contohnya. Jadi yang kita naknya, wajib atasku bagi 10,000 ke pondok. Itu dia panggil nazar, memperwajibkan benda yang tidak wajib. Maka ulama bagi nazar ni kepada dua, an-nazru nazran. Nazar nak buat ketaatan, kena buat. Nazar nak buat maksiat, tak payah. Dia kata, kalau aku dapat projek 1 juta ni, ataupun menang kita punya apa-apalah, dah, wajib ke atas aku berjalan telanjang daripada Kuala Kerai ke Kuala Lumpur. Ni dipanggil nazar bodoh ni, tak payah. Lama kono tu tak pakai luar, nazar lah. Itu dia panggil nazar maksiat. Kalau aku dapat projek ni, wajib atas aku pergi gosok kubur Tok Oli. No, tak payah. Gosok apa? Itu dia panggil nazar. Jadi tidak ada nazar dalam maksiat. Nazar innaman nazru fit ta'ah. Nazar itu hanya dalam ketaatan. Siapa dia niat buat baik, taat, kena buat. Jangan duduk nazar pandai-pandai lah. Jadi itulah dipanggil nazar lagu. Nazar hok tak ada faedah, tak payah. Ni ada setengah orang ni nak berjalan kaki. Kalau benar dia punya pasukan nak berjalan kaki daripada sini ke sana, tak payah berjalan naik bah. Dia dipanggil membazir masa je tu. Jadi ingatlah, yang pentingnya nazar ni bukan satu benda yang dianjurkan oleh syarak, tetapi dibenarkan oleh syarak. Tidak dianjur tapi dibenarkan. Beza dua tu kan. Anjur tidak tapi benar. Jadi kita boleh buat kalau nak buat. Tapi kalau tak mau buat pun tidak menjadi masalah. Baiklah, apa yang kamu nazarkan, tengok dalam ayat ni kata, apa yang kamu nazar, apa yang kamu nafkah, apa yang kamu nazar, fa innallaha ya'lamuhu, Allah Ta'ala tahu belaka. Anda berhati-hati tuan-tuan, jangan duduk nazar tak terkalu. Kemudian di akhir ayat, belum kita pergi akhir ayat ni, mana bila Tuhan tahu, biasanya, kebiasaannya orang yang bernazar ni, dia tak istihar orang, senyap-senyap dia ya. Tapi bila boleh, kadang-kadang ramai yang tak buat. Jadi tuan-tuan ingat baik, siapa dia bernazar,
kemudian dia tak tunai sampai hari ini, sudah 10 tahun, 20 tahun dia bernazar, maka dia masih berhutang dengan Allah. Awak masih berhutang dengan Allah, kena bayar. Contohnya dia bernazar nak sembelih seekor lembu, kalau dapat sekian-sekian, pakhirnya ni tak sembelih lagi. Kalau dia nak mati, dia kena royak anak dia, ayah, anak abah ni ada bernazar ni, masa mu ambil SPM dulu, tak, abah kau mak kau bernazar, kalau dapat 10A aku nak sembelih seekor lembu, nak jamu air kapur. Lepas tu memboleh 10A, aku sesak masa tu, lara masa tu, pergi beli kereta masa tu, habis duit. Lah ni oleh kerana mu kerja sendiri, mu kena beli lembu seekor sembelih. Hutang tu boleh lepas. Ingat molek. Kalau malah cari kerja, tak sudah bernazar. Masa itulah dalam hadis Nabi kata, bernazar ni tidak membawa kebaikan kecuali kita boleh makannya orang bakhil. Orang tak bakhil dapat nikmat, syukur, sembelih lembu. Orang bakhil nak minta nikmat, berjanji dengan tu, bersyarat dengan Tuhan, aku nak sembelih lembu, tapi bui projek. Seolah-olah begitu. Salah ke nazar? Tak salah, kecuali nazar maksiat. Baik, jangan main-main dengan nazar. Hutang kita dengan Allah Ta'ala belum lepas. Wa ma lizzalimina min ansar. Dan ingatlah orang-orang yang zalim itu tidak ada siapa pun yang dapat menolongnya. Na'udzubillah. Jangan kita jadi orang zalim. Ai laisa liman lam yunfik ma jaba'a min waqa. Ingat molek. Siapa dia ada harta tak infak, simpan harta cukup nisab tak zakat, berat penyakit ni. Siapa dia nazar tak tunaikan, maka tak ada siapa boleh tolong dia pada hari kiamat esok. Ular mari gini, ni aku ni hartamu tak keluar zakat, paju. Dalam hadis kata syuja'un aqra, ular kepala botak. Kita maaflah saudara-saudara kita tak ada rambut, jangan marah. Pasal apa dia botak? Sebab terlalu beracunnya ular tu. Tu dia nak cerita. Na'udzubillah. Jadi siapa dia zalim atas dunia, tak ada siapa boleh tolong dia di akhirat. Zalim apa? Ada harta tak bayar zakat, ada harta tak infak, tak bantu orang miskin, tak tolong orang susah, kita tak pergi tengok, anak-anak sendiri susah tak tanya khabar. Na'udzubillah. Bernazar tak tunai, ataupun nazar dalam tempat, ataupun infak di tempat yang tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala. Awak ni kaya ni, taja kita sikit. Taja ke apa? Taja program dalam TV ke, dalam apa benda, program lara-lara. Juta taja tu. Utuhnya produk dia tubik tepi sebagai iklan. Ingat molek, nak jual barang ke, nak jual bedak sejuk ke, nak jual kambing perak ke. Tapi kalau dah program kita menaja maksiat, cari penyakitmu di akhirat, maka orang ini tidak akan dapat ansar, tak ada siapa boleh tolong pada hari kiamat esok. Wal-iyazubillah. Baiklah, tamatlah kita. InsyaAllah dalam ayat 271 besok kita akan tengok SOP sedekah. Nak sembunyi ke nak rahsia? Siapa yang patut sembunyi dan siapa yang patut zahirkan? InsyaAllah dalam siri akan datang. Sebelum itu jangan lari, kita pergi kepada mencari 5 faedah. 5 faedah dulu. Mau cari 5 faedah. Faedah yang pertama, faedah yang pertama, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan janji kepada kamu fakir, sedekah fakir, infak miskin. Tu dia. Maka di sini ulama tadabbur kata bayanu anna amamal insan tariqain isnain la salis. Depan kita ada 2 lorong saja. Depan kita ada 2 lorong. Tariqullah, jalan Allah, suruh infak, suruh derma, suruh zakat,
suruh tunai nazar. Wa tariqus syaitan, jalan syaitan, suruh bakhil, jangan bayar zakat, suruh menazar, jangan tunai. Mu nak pakai hak mana? Allahu akbar. Maka itulah janji syaitan, bayanu adawati syai'il insan. Maka dalam ayat ini kita boleh faham bahawa syaitan tu musuh bagi kita. Semua kebaikan dia sekat, semua kebaikan dia akan sekat. Jadi dalam ayat ini ada khabar, ada dia panggil ada khabar. Khabar Tuhan bagi tahu asyaitanu ya'idukum. Syaitan janji pada kamu, jangan dengar buah dia. Dan juga ada permintaan daripada syaitan. Apa dia? Ya'muru bil fahsya, suruh buat benda jahat. Na'udzubillah. Maka kata ulama tadabbur, daripada ayat ini dipahami bahawa mana-mana orang yang menyekat orang daripada infak, fahuwa syabihum bisyaitan, maka dia ni spesies syaitan. Orang yang buat baik kita duk sekat, jangan bakhil nanti macam-macam cerita. Dia buat di ayah, jangan. Itu dia panggil syabihum bisyaitan, spesies syaitan. Sama juga orang yang suruh membazir pula. Mu ada harta, labur. Tajar tu, projek sana, projek sini, membazir saja. Maka itu juga innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang yang membazir saudara syaitan. Ayat Al-Isra ayat 27. Maka kita ni jangan jadi saudara syaitan, jangan jadi seperti syaitan. Duduk apa? Duduk galak orang supaya buat maksiat, jangan infak. Na'udzubillah. Suruh boros ataupun suruh fakir, dua tu. Tengok dalam ini, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah janji nak bagi pahala, keampunan, limpah kurnia. Mu sedekah, aku ganti. Ingatkan kita pagi-pagi malaikat doa, kalau kita tak dengar doa malaikat pagi tadi, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, siapa dia sedekah hari ni, ganti hak dia. Wa a'ti mumsikan talafa, memberi pada orang yang bakhil, rusak harta dia. Itu doa malaikat. Kita pun timbullah sedekah subuh. Nak sedekah lah, saya tak marah, tapi istilah tu diperbetulkan. Maka dalam ayat ini, bila kita sedekah, seorang munfik, orang sedekah tu yatafa'al bima wa'adallah, kita kena ambil positif dengan janji Allah. Allah janji apa? Wallahu ya'idukum maghfirah. Sedekah maghfirah, keampunan Allah. Mu sedekah mu tak akan miskin, aku ganti. Orang tua-tua buat analogi sedekah ni dengan air perigi, air telaga. Air telaga kita ni kalau kita tak timba, tak ambil, dia kau bertambah ke tak? Senyap situ. Jadi berlumuk ada tak? Jadi lumuk, jadi tak. Tapi kalau kita hari-hari kita duduk kara, orang Kelantan kata kara ni apa? Timba. Bahasa Kelantan juga sedap. Hari-hari mu kara tu mana ambil lagu. Air tu akan naik. Mata air keluar, jadi bersih. Allahu akbar. Jadi hari-hari kita sedekah, harta kita jadi bersih, jiwa kita jadi bersih daripada sifat bakhil. Sebab itulah kata di para ulama di sini, fa iza anfaqal insan wa huwa yuhsinu dhanna billah, siapa dia bagi sedekah dengan yakin kepada janji Allah, yang pertama sekali Tuhan ampunkan dosa. Yang kedua, fadla, Allah Ta'ala akan tambahkan lagi rezeki kepada kita. Nak suruh kita murah rezeki, sedekah. Kata ahli motivasi, jangan tunggu kaya nak sedekah, tapi sedekahlah sehingga kamu jadi kaya. Sedap juga ayat, kadang-kadang ayat motivasi ni pun jadi juga. Dia panggil menjadi ayat dia tak? Ni kara tu makna timba air, cedok air itu makna kara. Orang Kelantan kata kara. Sedap. Kena belajarlah bahasa Kelantan ni, bahasa antarabangsa dahulu ni. Baik, kita pergi kepada yang ketiga. Tuan-tuan, yang ketiga, yang ketiga Allah kata apa?
yu'til hikmata man yasha. Allah Ta'ala beri hikmat, kebijaksanaan. Telah ditafsirkan oleh para ulama tadi, al-hikmah makna al-ilmun nafi'. Allah Ta'ala beri hikmat kepada hamba-hamba dia. Hikmah kepada siapa? Hikmah dengan mana? Dia beri ilmu yang bermanfaat, akal yang cerdik, tindakan yang bijak. Maka la yataraffa', jangan sombong, jangan angkuh. Kita ni ada ilmu sikit, mula bangga dah. Saya lah orang paling baik, saya lah orang paling alim, saya lah. Ni kita takut ni. Bimbang kita takut terjebak dengan ilmu yang tak bermakna, yang tak ada hikmah ni. Jadi jangan. Jadi ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itu dia panggil yu'til hikmah. Al-hikmah dengan mana ilmu yang bermanfaat. Jadi tuan-tuan nak ilmu manfaat ke tidak? Jawabnya nak. Tulis kata-kata hikmah. Qala ba'dul hukama, kata sebahagian ahli fikir, cendekiawan Islam, man u'tiyal ilma wal Quran, siapa dia Allah Ta'ala beri kepada dia ilmu, boleh baca Quran, boleh tadabbur Quran, sepatutnya dia kena diri dia. Siapa aku? Dalam Quran detail tuan-tuan kejadian kita daripada air mani, sehingga ahli fikir kata air mani kalau tumpah atas lantai, orang tak kutip, orang ambil kutip dengan tisu capok dalam tu siapa ya? Kecuali orang tak ada anak dia kena pergi buat berapa ni? Ada sahabat kita pun ni anak 80,000 habis duit. Dia ambil sperma air mani laki-laki dengan isteri dia tu, dia pergi buat senyawa, lepas tu dia pasai balik. Anda doktor ni, dia boleh 80,000 kalau tak silap. Kalau lebih lagi boleh anak dia. Tapi jangan ambil orang lain, suami isteri juga. Cuma tak jadi, pun sendiri tak jadi, pasal kena proses luar. Itu kuasa Allah Ta'ala. Proses sama ya. Orang anak 10 dengan anak seorang sama ya proses. Tapi orang ni dapat anak ramai, ni dapat ramai. Jadi sepatutnya orang yang faham Quran, ngaji Quran, dia kenal dia diri dia, siapa dia. Kita ni manusia yang hina, la yatawadda, mu jangan rendah diri, hina diri kepada ahli dunia kerana dunia dia. Sebab apa awak taat sangat itu? Kaya. Lepas tu bila kerana dia kaya, kita pun taatlah, kita turutlah dia. Fa inna ma'utiya, sebanyak-banyak harta dunia yang kita dapat, Allah kata apa? Qul mata'ud dunya qalil, dunia ni sikit. Tapi kalau Allah Ta'ala beri pada kita ilmu, Allah kata beri pada kita Quran, Allah Ta'ala beri pada kita sunnah, faqad, tengok dalam ayat kata faqad utiya khairan katsira. Allahu akbar. Siapa dia dapat ilmu, dapat kepahaman Al-Quran, dapat kepahaman sunnah Nabi, itulah orang yang dapat khairan katsira. Allahumma ja'alna minhum ya Allah. Ya Allah, berilah kepada kami kebaikan yang banyak, iaitu ilmu yang bermanfaat. Kalau harta memenatkan kita, pada itulah kata orang, beza di antara ilmu dengan harta. Harta makin banyak makin susah. Lain macam. Susah. Saya ada 10 sawangan, cabut ekor kita. Pergi hok pagi ni sini, tengah hari pergi cek sini, malam duk make kau masuk. Hok kedah ni utuh, kedah ni rugi. Oi, serabut kepala. Nampak yang sedap ya. Jalan pula 3 bodyguard duk tunggu. Takut orang ropok. Tapi kalau kita dapat ilmu, makin banyak ilmu jaga kita. Harta makin banyak, kita jaga dia. Itu beza di antara ilmu dengan harta. Patut silah harta nak juga untuk infak fisabilillah, tak ada harta tak gerak pondok kita ni. Sangat main. Untuk maklumat tuan-tuan, pondok kita ni sebulan kita punya kos hampir 50,000 sekali dengan air api, sekali dengan elektrik. Banyak. Tapi dengan sumbangan daripada pertolongan tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah kita boleh berjalan dengan baik. Sudah 58 2004. Jadi berapa tahun dah?
68, 62, 65 tahun dah pondok ni. Semoga Allah Ta'ala berkati pondok kita ni, Allah Ta'ala rahmati pengasasnya dan penyambung tugasnya, amin ya rabbal alamin. Baik, kita pergi kepada yang keempat. Sedap kali ni, hari ni cuti lagi kau dah. Yang keempat, tengok, syaitan, asyaitanu ya'idukum, syaitan janji. Istimal penggunaan kalimah wa'ad, wa'ada ya'idu, wa'idun. Jadi biasanya kalimah wa'ad, janji ini benda baik, tapi dalam penggunaan bahasa dia boleh guna baik dengan buruk. Tengok penggunaan. Tengok penggunaan. Dalam ayat ini Allah Ta'ala guna asyaitanu ya'idukum, syaitan janji kepada kamu. Biasanya janji ni janji baik, tapi dia boleh guna dua-dua. Tapi kalau kita kata wa'dun, haza wa'dun, ini janji, mana janji baik. Kalau janji azab dia panggil wa'idun, ada ya tengah. Wa'idun janji buruk, wa'ada janji baik. Tapi penggunaan bahasa boleh pakai dua-dua, cuma kita kena tengok penggunaan. Dalam ayat ini Tuhan kata apa? Asyaitanu ya'idukum faqra. Bila janji buruk dia guna wa'ada, itu dipanggil tahakkum, ayat sinis, ayat perli, ayat sakistik. Syaitan janji syaitan boleh pakai ke? Boleh. Dia suruh mu jadi bakhil, itu janji syaitan. Sama juga dengan ayat fabashshirhum bi'azabin alim, bagilah khabar gembira. Khabar gembira ni untuk benda baik, tapi boleh juga kita guna khabar gembira untuk benda jahat, tahakkum atas dasar nak mai kepada orang jahat. Ambillah, terimalah khabar gembira azab yang sangat dengan sebab perbuatan kamu. Boleh. Macam budak nakal tak dengar kata, melompat sana lompat mak dia tu, jangan rebah ke, sakit lutut tu, darah kaki, lompat juga perau kena duri, sakit. Wah, teriak. Mak dia kata, jeruhnya anak pergi main lagi, pergi main tu. Jadi bukan suruh dah, itu ayat perdi dipanggil. Ingat molek, itu bahasa Quran. Wa'ada biasa digunakan kepada benda baik, wa'id benda seksa, tapi boleh dipakai dua-dua. Wa'ada ya'idukum fabashirhum, dua-dua boleh dipakai, itu bahasa Quran. Tapi tengok kepada konteks ayat ataupun perbincangan ayat itu yang cukup berbahaya. Maka Allah kata, wa ma lizzalimina min ansar, wa ma lizzalimina min ansar. Tengok di akhir ayat kita ni, tidak ada bagi orang yang zalim itu penolong. Tidak ada bagi orang yang zalim menolong. Jadi kalau orang ni zalim, Tuhan tak tolong dia. Tak tolong kerana dia benar tu. Benar tu dipanggil istidraj. Tuhan nak beri peluang kepada dia untuk menambahkan maksiat. Na'udzubillah. Karena itulah para jemaah sekalian, ulama tadabbur kata, man da'a ala akhihi wa huwa zalimun lahu. Dengar boleh. Siapa dia doa kepada saudara dia dalam keadaan dia zalim kepada orang itu, fa innallaha la yujibu du'aah, Allah Ta'ala tak akan perkenankan doa dia. Masya Allah. Dia ni zalim kau kan, lepas tu dia doa kepada orang itu supaya binasa, tak akan jadi. Sebab kalau Tuhan perkenankan doa orang zalim kepada orang yang lain, bermakna Tuhan menolong orang zalim. Sebab itulah kita tak boleh sokong orang zalim, tidak boleh bersama sekongkol dengan orang zalim. Kalau tidak, kita juga jadi zalim. Dalam suratul An'am Allah kata la yuflihuz zalimun, orang zalim tidak dia. Pasal itulah orang ni zalim kau orang, lepas tu dia doa kepada orang itu, jangan takut, doa dia tak jadi, Tuhan tidak akan terima sebab dia kena, lepas tu dia zalim. La. Tapi kalau mazlum, orang dizalimi, berdoa, jangan main, pintu langit terbuka. Bila lepas tu dalam syair, dalam kitab kita ni, menarik syair dia tuan-tuan. Dalam kitab apa dia ni,
kitab musalli di hujung musalli kan, dalam tatmimul faidah, satu kata-kata syair yang tuan-tuan kena hafal syair ni supaya kita takut nak buat zalim kepada orang. Kita ni kadang-kadang syair ni ingat dah, tapi bila nak baca tu nak suruh tuan-tuan baca juga. Mana ayat dia ni? Menarik dia punya syair ni dalam buku Musalli yang kita syarah ni, muka surah 221, dengar ni. La tazlimanna idza ma kunta muqtadira فالظلم مصدره يفضي إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. Tu agak suka qasidah ni. Tak. Kita tak sedar kalau kita baca sikit lagi jenera habis orang depan. La tazlimanna idza ma kunta muqtadira, mu jangan zalim pada orang kalau kamu berkuasa. Waktu kita tak ada kuasa dulu, janji itu janji ni. Bila kita kuasa, kita potong habis bantuan-bantuan. Zalim. Fazulmu masdaruhu yufdi ila nadami. Karena zalim itu akan pergi kepada penyesalan yang tak berguna di akhirat. Tanamu aynaka wal muntabihun, matamu duduk tidur kera-kera. Orang kena zalim tak tidur dia, dalam penjara ke dalam rumah dia duduk doa. Yad'u alaika wa ainullahi lam tanami, dia doa kat tamu, mata Allah Taala tak pernah tidur. Ingat baiklah. Satu lagi doa. Atahza'u bid-du'a wa tazdarihi wa ma tadri bima sana'ad du'a'u sihamul laili nafidatun walakin laha amadun walil amadin qida'u. Mu jangan main-main dengan doa. Mu tidak tahu apakah kuasa doa yang akan kena kepada kamu. Buatlah zalim pada orang. Kita berdoa. Sihamul laili nafidatun, anak panah malam tembus. Cuma tunggu masa ya Tuhan nak binasakan orang yang zalim. Baca tuan-tuan, dalam buku Musalli ni di ujung dipanggil Tatmimul Faidah, cetakan yang ada ni muka surat 221. Mari kita hafal bait syair ni, menarik kan? Sebelum tu hafal sendiri lagi tu baru dengar orang baca surah sedap dah. Tak. Pasal itulah ana bila ada orang ngenak pada kita fitnah duk sebar ni tersebar pula sehari dua ni dalam grup, masing-masing grup berapa orang ada hantar mari kita. Ada Abu berapa tahu nama Abu tu. Dia kata ustaz tak si saman. Saya kata saya tak akan saman untuk dunia, tapi saya akan doa. Setiap kali masuk, setiap kali orang hantar mari WhatsApp ni, kita akan kata Allahumma kfina syarruhum, ya Allah selamatkan kami daripada kejahatan mereka, dan kita kata ya Allah aku serahkan mereka kepadamu. Ikutlah Tuhan, ambil tindakan apa. Kalau mereka kena bala, kena bencana, bukan salah saya. Kita dah serahkan mereka kepada Allah. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Itu jelah. Sama-sama atas dunia ni kalau kena rendah, tak habis juga. Kata orang kalau sama ni bukan kita, bukan orang tu hak kayanya pegawai kaya. Tak, sama 5,000 yang rendah, tapi kita habis 50,000, mungkin 100,000 habis kos. Jadi sama atas dunia kita tak saman, kita tunggu malaikat saman di akhirat. Tunggu masa akan tiba. Buatlah fitnah, sebarlah sebanyak mungkin, kita akan jumpa di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan dan puan-puan, tamaklah 5 faedah yang kita dapat ambil pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu kita sabar di atas ujian menghadapi fitnah dia dilemparkan. Kita akan teruskan perjalanan kita. Kita hanya mengajak manusia kepada kitab Quran dengan sunnah. Kita tak ajak manusia supaya ta'assub pada kita, atau mengajak manusia buat benda-benda khurafat dan mungkar. Kalau itu dibenci, bencilah. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.